Baik, malam ini di Awani 745 kita ada pelanggan dan juga pengendali catering. Kedua-duanya mendakwa jadi mangsa penipuan. Perbincangan lanjut akan menyusul setika nanti, tapi sebelum itu kita akan pergi ke laporan yang berkaitan. Isu ini juga dapat perhatian daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Menurut Ketua Aktivis Persatuan ini, Datuk Nazim Johan, pengguna dinasihati untuk teliti dalam memilih syarikat caterer untuk majlis mereka bagi mengelak tertipu. Jelasnya, aspek kerja dan kualiti perlu dipastikan, bukan setakat mencari caterer yang murah sahaja. Dengan keadaan ekonomi yang mencabar ketika ini, pengguna cenderung memilih caterer yang menawarkan perkhidmatan dengan harga yang paling rendah. Ada kalanya sehingga terlepas pandang aspek kesahihan dan mutu perkhidmatan caterer yang dipilih. Lantas senario itu diambil kesempatan oleh caterer yang tidak bertanggungjawab untuk mengaut keuntungan berlebihan. Kena pilih, nombor satu kita telah pilih yang rasanya daripada golongan yang telah melaksanakan kerja dengan baik. Itu paling penting. Ada ke tengok gambar dia hantar sebelum ni ke siapa wedding yang kita boleh call buat reference ke supaya kita tidak tertipu. Pada masa sama, kata Nazim, pengguna juga perlu bertindak adil terhadap caterer dengan membuat pesanan setimpal dengan perkhidmatan dan wang yang dibayar. Memanglah kita pun tak salah nak yang murah, tapi kena fikirlah orang tu ya berjanji bayar deposit dia je. Jadi kita kena tengoklah juga ya. Kadang-kadang pasal sekarang ni pun jualan melalui Facebook pun boleh. Jadi kita kena tentukan itu adalah betul. Itu yang paling penting. Kalau benda itu tak betul, maknanya kita menempah maut je lah. Menempah maut untuk terjun gaung pasal majlis tak jadi. Baiklah, berita ini berkaitan dengan isu pengguna yang bertajuk penipuan caterer. Caterer atau lebih dikenali sebagai catering adalah urusan penyediaan layanan makanan di hotel, di hospital, di pesawat terbang ataupun di majlis perkahwinan dan banyak lagi pelbagai jenis majlis. Terdapat banyak syarikat catering di Malaysia, namun pelanggan ataupun pengguna di Malaysia lebih memilih pakej yang murah, sedap dan berkualiti. Tetapi terdapat setengah catering juga yang tidak berlaku adil. Ya, nasihat Dato' Nazim Johan, pengguna harus lebih teliti dalam memilih caterer untuk mengelakkan diri daripada ditipu. Antara penipuan syarikat caterer adalah mengaut keuntungan secara berlebihan. Bagi memilih caterer, pengguna haruslah menyelidik hasil kerja caterer dengan melihat maklum balas pelanggan sebelum ini. Antaranya melihat gambar atau menelefon pelanggan yang sebelum ini untuk bertanya info yang lebih sahih agar tidak tertipu. Pengguna juga harus berlaku adil dalam melakukan pembayaran ataupun membuat pesanan setimpal dengan bayaran kita. Kita akan menimpah maut, kata Dato' Nazim Johan sekali lagi, jika tidak teliti dalam memilih caterer, terutamanya melalui media sosial, iaitu Facebook. Pada pendapat kami, isu penipuan caterer ini berlaku akibat ketidakcakapan pengguna sebagai pelanggan dalam situasi bisnes secara besar-besaran seperti majlis perkahwinan, hari jadi atau sambutan perayaan dan sebagainya. Perkhidmatan caterer ini boleh dijalankan secara atas talian ataupun secara bersemuka di restoran perniagaan tersebut. Apabila sesuatu bisnes dilakukan atau dijalankan secara atas talian, ia lebih memudahkan kita jatuh kepada penipuan. Antara penipuan caterer ini adalah jika kita lakukan secara atas talian adalah scammer. Ya, kita keberangkalian akan bertemu dengan scammer di media sosial. Sebagai contoh, scammer tersebut berurusan dengan pelanggan yang ingin menyambut hari jadinya. Oleh demikian, pelanggan tersebut telah membuat pembayaran kepada scammer kerana pelanggan tersebut terpedaya ataupun percaya kepada customer tersebut, kepada scammer tersebut kerana scammer mengenalkan dirinya sebagai salah satu staf caterer
di sebuah syarikat caterer, salah sebuah syarikat caterer yang mungkin telah diperkenalkan oleh ramai orang. Ya, skema tersebut dia mengaku bahawa dia adalah salah satu staf yang mengurus kewangan bagi syarikat A tersebut. Namun demikian, pelanggan pun membuat pembayaran terhadap skema. Di dalam situasi ini, syarikat A tidak bersalah, tetapi kita sebagai pelanggan ataupun sebagai pengguna harus menerima secara redha kerana ianya adalah pilihan kita kerana telah membuat tempahan secara atas talian. Maka dengan itu, pada pendapat kami ataupun pada pendapat saya sendiri, kita tidak seharusnya melakukan sebarang tempahan melalui talian, terutamanya tempahan sebesar yang memerlukan jumlah wang yang sebesar ini ataupun yang mengakibatkan majlis kita dalam masalah. Okey, itu sahaja bagi pendapat kami. Next, saya akan bentangkan tentang pengajaran, tindakan dan nasihat. Sebelum saya mula, nama saya Jovi John, matric number 07 DLS19F2076. Okey, untuk video yang kami lampirkan, pengajaran, tindakan dan nasihat telah saya pelajari dan saya telah nampak melalui video tersebut. Pengajaran yang saya dapat dari video tersebut ialah kita harus cekap dalam membuat keputusan semasa membuat pembayaran atas talian bagi bisnes yang ada di talian tersebut. Langkah untuk mengelakkan daripada tertipu ialah kita perlu memeriksa laman web tersebut untuk memastikan kedai tersebut adalah benar dan bukan scammer. Scammer ni macam penipu. Selain itu, kita juga boleh merujuk kepada maklum balas daripada pelanggan yang pernah menggunakan perkhidmatan kedai tersebut dalam bahasa yang senang difahami oleh percakapan ialah review, feedback. Dengan kita setelah kita memeriksa alamat web tersebut, sebagai pengguna dapat mengelak daripada tertipu seperti video yang kami lampirkan. Tindakan kita dalam melaporkan kepada pihak polis terdahulu kerana dari pihak mereka dapat mendapati sumber-sumber talian tersebut adalah sah atau tidak dan dapat dikesan di keberadaan suspek yang membuat penipuan tersebut. Okey, dan seterusnya nasihat saya kepada pengguna atau pelanggan ialah kita harus berfikir sebelum membuat keputusan kerana yang rugi atau menyesal adalah kita sendiri. Apabila sesuatu yang buruk telah berlaku, kita tidak dapat menghentikan pada masa yang sama atau menghalanginya. Dan dari situ kita sedar diri dan kita tahu apa pengajaran dalam video dan pengalaman kita. Nasihat saya kepada mangsa video ataupun kepada pelanggan yang di luar sana, kepada semua orang, agar tidak mengulangi kesilapan yang sama dan tidak melakukan kesilapan yang sama kerana tertipu dengan scammer ataupun syarikat yang tidak bertanggungjawab seperti yang berlaku di dalam video tersebut, dalam berita tersebut. Jadi dengan itu, saya menasihati bahawa jika kita ingin memudahkan urusan kita, terutama di waktu pandemik ini, kerana kita tidak boleh berjalan keluar tanpa urusan yang sahih, tanpa urusan yang penting, maka kita boleh mencari jalan yang lain. Sebagai contohnya, jalannya adalah kita masih membuat tempahan melalui talian. Tetapi sebelum melakukan apa-apa transaksi, kita harus berjumpa dengan tuan syarikat ataupun berjumpa dengan pekerja syarikat secara bersemuka satu kali sahaja. Jika kita sudah melihat, jika kita sudah mendengar, jika kita sudah faham dengan package-package yang diberikan dan kita rasa tidak ragu-ragu, maka dengan itu kita boleh teruskan kita punya urusan di atas talian. Kerana ini adalah lebih memudahkan, memudahkan kita, tidak perlu ke sana ke sini terutama di waktu pandemik ini yang menjejaskan kesihatan kita sendiri.
Okey, itu sahaja nasihat saya. Terima kasih. Okey, akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, kita haruslah mengenal pasti sesuatu laman web atau kedai-kedai yang berada di atas talian tersebut untuk mengelakkan berlakunya penipuan. Penipuan adalah satu tindakan yang dapat melibatkan emosi kita terganggu dan melibatkan kewangan yang bernilai tinggi seperti acara besar-besaran yang kita boleh lihat dalam video tersebut. Dia tertipulah dengan perkhidmatan catering ni. Sekian dan terima kasih.